apa. Okey, tengok yang satu lagi. Yang ni. Okey, saya akan cover nombor 1 ni dan juga nombor 2 ni hari ni lah. Untuk graf, kita akan masuk the next class lah. Graf ni kena perlu satu sesi untuk graf saja. Kita tak boleh nak buat semua satu hari sebab saya bagi tahu tajuk Trigo ni dia panjang. Okey, dia mengambil masa yang panjang. Okey, dan hari ni saya akan cover nombor 1 dan nombor 2 ni. Okey, sudut positif dan sudut negatif dan 6 fungsi Trigo. Okey, yang mana 6 fungsi Trigo ini awak perlu hafal rumusnya, dan macam saya kata tadi, kebanyakan rumus yang ada kat bawah ni adalah rumus-rumus yang awak kena gunakan dalam tajuk ini. Dan kebanyakan rumus ni semua diberi, dan kalau nak bagus awak kena hafal lah. Okey, kalau tak hafal pun tak apa, awak masih boleh tengok di kertas exam. Tetapi untuk saya, kalau awak ada masa kat rumah, patutnya awak hafal je lah. Awak hafal dan dia memudahkan awak nanti. Okey, baik, saya mula dulu dengan sudut positif dan sudut negatif yang awak tengok video tadi. Baik, sudut positif adalah satu sudut yang diukur dalam arah lawan jam, berputar daripada paksi X positif seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Sama yang satu saya tunjuk video tadi supaya awak nampak lebih jelas pergerakan sudut tadi. Okey, sudut positif dan sudut negatif. Dan soalan ni ada kat sini. Saya tunjuk satu soalan contoh dulu. Okey, saya akan tunjuk satu soalan contoh kat sini. Kita tengok sama-sama. Soalan dia adalah 590 darjah. Okey, yang mana kita tahu 590 darjah ni lebih pada 360, menunjukkan dia akan pusing lebih pada sekali lah. Sekali pusing maknanya dia sekali saja pusing, maknanya 360 kan. Kalau lebih pada tu maknanya dia lebih sekali lah. Maksudnya awak boleh tolak saja. Macam ni dia tambah, sebenarnya awak nak tahu ke, awak boleh tolak je lah. 590 awak tolak 360, so awak dapat 230. Sama kat sini. Yang mana 230 tu adalah pusingan yang kedua. Okey, maksudnya dia pusing sekali 360. Okey, dia pusing ni, tambah lagi sekali ni 90, tambah sekali lagi 180. Oleh kerana dia lebih daripada 180, dia 230, maksudnya betul lah tu, dia tekan sampai tekan ini. Okey, dan dia berada di sukuan yang ketiga ataupun third quadrant ataupun kuadran ketiga ataupun sukuan ketiga. Okey, soalan ini hanya tanya dia berada di kuadran ke berapa saja. Okey, betul tak? Lukiskan setiap sudut berikut dengan menggunakan rajah serta tentukan sukuan di mana. Okey, di mana sudut theta berada. Jadi dia nak tahu kita di mana saja sukuan dia berada. Okey, ni basic lah. Baik, ini pun sama. Dia dalam bentuk pi rad ni dia bagi. So first kali awak kena tukar dia kepada dalam bentuk darjah. Ini kita belajar masa kita belajar bulatan. Ingat lagi tak? Bulatan dulu kita tukar. Bagaimana kita tukar kepada rad menggunakan radian kepada darjah. Okey, so radian dengan darjah. Okey, baik. Sama juga yang ni, awak negatif 73 ni awak terang dengan 180 pi ni kerana awak nak tukar kepada radian. Tukar daripada radian tukar kepada darjah. Dan awak dapat awak boleh potong-potong tekan kalkulator semua, awak dapat negatif 420. Dan negatif 420 ini menunjukkan bahawa dia lebih pada sekali. Dan dia negatif, maknanya dia pusing ikut jam lah. Tadi kalau sudut itu positif, dia lawan jam. Kalau sudut itu negatif, dia ikut jam. Okey, dia ikut jam ni, dia ikut jam. Okey, dia ikut jam. Dan 420 ni dia lebih pada 360 kan. Dia lebih pada 360 maknanya dia sampai sini. Lepas tu dia ada lebihan 60 tu, 60 dia naik sini lah. Dan jawapan dia di sini negatif 60. Okey, ini adalah contoh. Cuba kita buat soalan ini. Baik. So langkah yang pertama kita perlu buat adalah, kerana dia bagi dalam bentuk rad, kita kena tukar dia kepada
darjah, iaitu kita boleh tulis seperti ini, 24. Sekejap, nak bagi 24 per 9 pi. Awak darab dengan 180 darjah per pi. Okey, kalau awak tekan kalkulator ini, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 480 darjah. Okey, maknanya ni darjah kita dapat 480 darjah. Barulah kita cari berapa lebihannya. Selalunya saya tolak 360 lah. 480 tolak 360, saya akan dapat 120 darjah. Okey, maknanya buat garisan macam ni. Okey, saya perlu, sebab dia positif, maknanya dia lawan jam, so saya akan pusing dia macam ni sekali. Okey, itu untuk satu pusingan yang pertama. Oleh kerana dia ada lebihan 120 kat sini, maka kita perlu gerakkan, sambung lagi kita punya garisan tu sampai 120. Dia lebih pada 90, mungkin di sinilah, mungkin di sini. Okey, ini lakaran ya. Soalan lakaran ni dia tak perlu awak buat secara tepat lah. Dia, maksud saya, awak tak perlu buat mengikut skala yang tepat lah. Awak hanya perlu lakaran sahaja. Okey, so ini menjawab soalan dah lah. So berada di sukuan yang kedua. Okey, so, jawapan dia boleh tulis je lah, sukuan kedua. Okey, sebab soalan yang sama, soalan tanya dia sukuan ke berapa saja. Baik, saya teruskan. Negatif 750. Okey, soalan dia negatif 750. Sama juga, saya ada negatif 750 ni, tak perlu tukar right apa, dia memang bagi dalam bentuk darjah. Jadi kalau negatif 750 ni sebenarnya dia dah lebih. Kalau sekali 360, satu round. Dua kali 720, betul tak? 2 round. Ini dah 750 lebih lagi lah. Jadi saya nak senang, saya ambil negatif 7, ataupun saya ambil 750, saya tolak je 720. Okey, saya akan dapat lebih kurang 30 darjah. Okey, saya dapat macam tu. Lepas tu saya buat garisan macam ni. Okey, saya pusing dia sebab dia negatif, maknanya saya kena ikut jam lah. Okey, saya pusing dia satu round. Okey, 360. Pusing lagi sekali. 1, 2 dah. Okey, 2. Dan saya perlu tambah lagi 30 darjah, lebih kurang di mana? Mungkinlah di sini. Okey, di sini 30 darjah. Okey, jadi negatif lah. Okey, sebab dia adalah sudut negatif. Okey, jadi sebab soalan tanya sukuan ke berapa, jawapan awak boleh letak kat situ terus. Sukuan keempat. Okey, ni sukuan keempat ni 1, 2, 3, 4. Okey, sukuan keempat. Okey, saya teruskan. Soalan C. Boleh. Okey, saya teruskan lah. Awak ada soalan, awak bagi tahu je. Saya akan teruskan je. Okey, kalau awak soalan, awak terus tanya saja. Okay, sebab saya dah tak mau tanya faham ke tak, selalunya tak dapat respon pun. Jadi baik saya terus. Kalau awak ada soalan, awak tanya je. Okey. Baik, 880 darjah. Soalan dia. Jadi kita tentukan sukuan ke berapa. Jadi macam saya kata tadi, kalau 880 ni besar kan. Jadi kita tahulah, dia lebih pada 720. Jadi kita tolak je 720, maknanya dia lebih daripada 2 pusingan. Okey, satu pusingan 360, pusingan kedua 720. Maka kalau awak tolak dengan kalkulator, awak dapat 160. Okey, saya harap awak dengan awak ni ada buku ataupun ada kertas, ada kalkulator, dan cuba buat dengan saya lah. Jangan tengok macam dengar ceramah kan. Awak mesti ada hands on lah, kena buat. Kalau awak tak buat, nanti awak akan ketinggalan. Okey, Naim duduk kat mana tu Naim? Ada 90. Ada pokok-pokok kat belakang. Veranda.
Oh, beranda. Okey. Baik. Ambil udara segar. Okey. So saya ada lebihan 160 darjah. Jadi oleh kerana dia positif, maka saya perlu lawan jam ni pin hitam. Okey. So saya perlu lawan jam Satu ni sekali. Dua kali. Okey, 160 selalunya akan duduk di lebih pada 90 tapi kurang pada 180. Maknanya dia akan duduk di area sini lah. Okey. So pergi kat sini. So soalan ni dia punya jawapan adalah sukuan kedua. Okey, kedua. Setakat itu soalan berkaitan ini. Kita akan terus ke bahagian kedua, iaitu sinus ataupun sinus, cosinus, tangent sesuatu sudut. Okey, ini adalah ulang kaji tingkatan 4. Okey. Kebetulan saya mengajar matematik moden tingkatan 4 Pak Saintis tahun lepas. Jadi saya tak ada masalah. Pak engineer dengan cikgu Sabidah kot tak silap saya. Saya harap awak masih ingat Saya ingat berkaitan trigonometri tingkatan 4 kerana yang kita guna sekarang adalah semua berkaitan dengan itu. Okey. Pertanyaan ni bulatan unit ni awak kena faham apa dia bulatan unit. Awak perlu lihat balik buku tu, dan kalau awak tak lihat buku, awak tengok sekarang ni, awak tengok apa yang saya cuba sampaikan adalah kebanyakan yang kita pakai hari ni adalah kebanyakannya adalah tajuk yang kita dah guna. Awak kena faham sucah semua tu kat sini ada. Okey, sucah tu apa tu semua tu. Okey, dan awak juga perlu ingat yang ni. Ini memang tingkatan 4 tahun lepas lah. Okey, dia Noh nak ingat semua ni. Jadi saya sarankan awak ingatkan yang macam ni je. Okey, yang ni yang saya harap awak boleh ingat yang ni. Yang ni awak boleh ingat pun dah okey dah. 1000 rahmat dah. Ni pangkah, bukan pangkah, petak. Ataupun buat 4 kuadran. Di sini 0 darjah, di sini 90 darjah, di sini 180 darjah, di sini 270 darjah, 360. Okey. Kadang-kadang kita tulis sini pi, sini 2 pi. Okey. Baik. Yang awak perlu hafal di sini adalah sudut ataupun sudut theta. Di sini adalah theta apa? Sini kita panggil 180 tolak theta. Okey, 180 tolak theta kalau ingat lagi lah. Di sini ingat cikgu. Oh, alhamdulillah. Di sini okey, kuadran ketiga apa dia? Ni kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga. Kuadran ketiga apa dah rumus dia? Afrina. 200 180 tambah theta. Ya, ada buku kat tepi tu. Bagus. 180 tambah theta. Bagus. Okey. Di sebelah kuadran keempat adalah 360 tolak theta. Okey. Dan benda ni semua adalah benda-benda yang kat sini ya. Okey. Ada lagi. Ingat tak saya pernah cakap tahun lepas apa dia? Afrina suka tengok cermin. Afrina suka tengok cermin. Okey, apa maksud dia tu? All sin tan cos. Apa dia? All sin tan cos. Ya. Maksudnya apa memang ni all ni sin ni tan tangent ni cos ni. Maksudnya apa? Apa yang dimaksudkan tu? All positif, yang tu sin positif, tan positif. Dan kuadran keempat cos pun. Maknanya kuadran pertama apa yang bagus Afrina ni nak beritahu kat awak bahawa kuadran pertama adalah di kawasan ini. Di kawasan ini semuanya positif. Okey, semua sudut rujukan itu positif. Di semua tu maksudnya semua sin, cos, tangent tu semua akan jadi positif kat situ. Untuk kuadran kedua hanya sin saja positif, hanya sin saja ataupun sinus saja positif, yang lain akan jadi negatif. Kuadran ketiga tangent saja positif, yang lain akan jadi negatif. Sama juga yang keempat, hanya cosinus sahaja yang akan jadi positif, yang lain semua negatif. Yang itu yang cuba digambarkan oleh yang buku ni buatlah. Ni semua positif.
Okey, yang kat sini sin saja positif, yang lain semua negatif ni. Jadi pening kepala hang tengok ni yang banyak-banyak sangat ni. Jadi sebab itulah saya sarankan awak hafal ini sahaja. Okey, hafal ini saja dan insya-Allah kita boleh selesaikan banyak masalah lah. Okey. Uh, Okey, saya akan teruskan lagi. Mungkin dengan contoh dengan latihan sikit baru awak akan nampak lagi. Baik, ini contoh yang pertama berkaitan dengan tajuk ini, iaitu jika tangent sama dengan 12/5, di mana 180 hingga 360, maknanya apa tahu dia nak beritahu kita, kalau kita ada kuadran macam ni, 180 360 tu maknanya daripada sini sampai sini. Atas ni tak ada. Okey. Kalau 0 sampai 360, yang ni baru semua dah. Okey. Jadi sekarang ni dia beritahu 180 sampai 360 saja. Okey. Jadi tangent 180 ni yang ni penting ni. Okey, tanpa gunakan kalkulator cari nilai sin theta dan cos theta. Jadi oleh kerana dia bagi ni soalan, dan kalau awak tengok kuadran yang ni, dia pilih terus yang ni. Atas ni dah tak pakai, sedang kita tahu. Okey, tangent positif, di sini pun positif, di sini pun positif. Betul? Kuadran pertama pun positif, kuadran ketiga pun positif. Tetapi oleh kerana kita diberi syarat ni 180 sampai 360, maka yang atas kita abaikan. Okey, kita hanya tengok yang di bawah sahaja, bawah ni saja. Okey, jadi bila kita tengok di bawah, tangent positif akan duduk di sini lah. Betul lah tu, kuadran ketiga. Dan dia buat kotak macam ni, segitiga. Dia nak suruh cari kita sudut ni berapa. Macam itulah. Okey, tapi soalan ni bukan tanya sudut, dia tanya apa? Cari nilai sin theta, cos theta. Jadi senang je lah. Oleh kerana tangent theta 12/5, ini kita pakai opposite, yang ni adjacent. Tangent kan opposite bagi adjacent, iaitu 12/5. Opposite dia 12. Okey, 12. 5. Adjacent dia 5. 12/5. Jadi kita guna teori Pythagoras ni. Kalau awak hafal dah, saya rasa ramai belajar dah hafal dah. Kalau 5 mesti 12, mesti dah 13. Okey. Hafal lah, saya dah buat banyak kali dah. 3, 4, 5, 6, 8, 10 ni yang famous ni awak hafal lah, siap-siap. Okey, tak payah nak buat turun teori Pythagoras tu. Kalau tak hafal kena buat jugalah. Okey. So, bila kita ada 5, 12, dah tentulah di sini 13 untuk hypotenuse, dan kita boleh jawab semua soalan berkaitan sin dan cos sebab melibatkan hypotenuse. Okey, sebab sin ni dia punya rumus opposite bagi hypotenuse. So, maka kalau cos adalah adjacent bagi hypotenuse. Jadi opposite kita untuk sin tadi, opposite kita 12. Hypotenuse kita 13. Satu lah jawapannya ni. Okey. Dah perasan ada negatif ni? Kenapa negatif ni? Sebab kat atas tan, kat bawah kita pakai sin. Ya. Okey, bagus. Sebab hanya tangent saja positif. Hanya tangent saja positif kat sini. Kalau sin, cos dan okey, pergi ke soalan 7/25. Dia bagi 90 darjah sampai 180 darjah. Jadi maknanya apa? Kalau saya lukis dululah. Okey, saya lukis dulu. Saya lukis macam ni. Okey. 90 darjah sampai 180 maknanya daripada sini sampai sini je. Betul? Tak boleh pergi tempat lain dah. Okey, situ saja. Sebab dia bagi syarat ni. Okey. Jadi dia bagi kat kita sin. Jadi dia bagi kita kat sin. Jadi kita buat dulu segitiga. Segitiga tu kita buat. Okey, jadi saya buat segitiga, saya buat garisan di kuadran kedua. Okey, sebab 90 sampai 180 ni 90, 180. Okey. Lepas tu dia kata diberi
sin X sama dengan 7/25. Maknanya sini X kita. Lepas tu opposite kita adalah 7, hypotenuse kita 25 di sini. So awak tekan kalkulator untuk cari apa tu kita punya adjacent kat bawah ni. Okey, awak boleh pakai 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 sama dengan katalah kat situ, katalah kat sini M kuasa 2. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat M sama dengan 24. Okey, awak akan dapat 24. Jadi kat bawah ini akan jadi 24. Bila awak dah dapat 24, awak dah lengkap segitiga awak bolehlah cari tan X, cos X. Cuma awak hati-hati dengan tanda positif negatif. Okey, saya jawab soalan pertama dulu. Soalan pertama tanya A tanya tan X. Okey, tan X saya akan ambil opposite bahagi tan ni adalah opposite bagi adjacent, TOA. Betul ya? Tangent adalah opposite bagi adjacent. Jadi TOA. Jadi opposite saya 7, adjacent saya 24. Okey, oleh kerana dia berada di sukuan yang kedua hanya sin saja boleh positif, tangent kena negatif. Okey, jadi selesai. Ini saja jawapan dia. Sama juga B dia minta cos X. Okey, cos X ni tak boleh cerita banyak lah. Awak boleh terus tanda negatif lah. Hanya sin saja positif, lepas itu yang lain negatif. Jadi cos saya negatif. Dan untuk cos saya kena pakai rumus cah adjacent bahagi hypotenuse. Jadi cah saya adalah 24 bahagi 25. Okey, selesai satu masalah. Okey, selesai soalan nombor 1. Okey, ada yang salin ke? Bagi tahu saya, ada yang salin ke? Ke screenshot ke apa ke? Bagi tahu. Saya tak salin. Tak ada. Dah salin dah. Dah salin dah. Ui, dah salin. Salin lahir tu. Salin lahir tu. Apa dia? Ada orang salin. Umi Hani salin. So macam mana? Nak tunggu ke macam mana ni? Ada beberapa kaedah awak boleh. Teruskan cikgu. Saya akan teruskan. Dia awak boleh screenshot lah. Awak boleh screenshot. Screenshot saya yang lawa ni. Awak screenshot. Awak boleh salin lagi sekali nanti. Banyak masa ada lagi. Ataupun awak boleh ambil kamera lain dekat gambar. Mana-mana lah. Baik, soalan nombor 2. Diberi cos 45, cos X sama dengan 45 dan X bukan terletak dalam sukuan pertama. Okey, so dia nak beritahu kita dia bagi tahu kita ada 4 sukuan. X tu tak terletak pada sukuan pertama, maknanya dia tak mau dia nak cos X yang lain lah. So dah tentulah cos X ni akan duduk di sukuan keempat ni. Okey. Suka tengok cermin. Jadi cos sukuan keempat. Jadi oleh kerana dia sukuan keempat, jadi kita kena lukis dia di bahagian sukuan keempat lah. Jadi ni saya buat letak. Saya buat ni, lepas tu saya buat ni hypotenuse kat sini. Saya dah 10 5 dulu. X tiga per 5. Tetapi kita jangan lupa negatif sebab dia berada di sukuan keempat. Okey, sukuan yang keempat ini hanya cos saja boleh positif, yang lain kena negatif. B, kita nak tan X. Dia nak tan X pun sama, kita guna rumus TOA. So opposite bahagi adjacent, iaitu 3 per 4 dan jangan lupa nombor negatif. Okey, negatif kerana di situ hanya cos saja boleh positif, tangent kena negatif. Alright, selesai. Saya akan teruskan lagi ke
tajuk kecil kita yang ketiga. Okey, kita ada berapa tajuk ni? Kita tulis dekat nota tu, kita ada 6 tajuk. Habis 6 tajuk, habis kelas kita. So ni dah tajuk yang ketiga. Okey, cepat lah ni. Saya jangkakan kelas ni cepat lah kali ni. Okey, baik. Untuk cotangent second dan cosecant, okey, ada saya harap ini tidak jadi masalah awak bila awak kata sinus pun jenuh, cos pun jenuh, tiba-tiba ada cotangent second dan cosecant. Ini memang awak kena hafal. Rumus ni tak diberi, saya tak silap saya, rumus ni tak beli. Dan macam buku ni kata awak tengok cara nak hafal dia adalah kita lihat ajat yang ketiga ni. Kebanyakannya buku ke, cikgu pakar ke, saya tengok video-video cikgu lain ke, semua macam ni lah caranya. Tak ada cara lain yang saya jumpa lagi. Okey, baik. Awak hanya perlu lihat huruf ketiga. Okey, kalau huruf ketiga ni T, maka tangent 1 per tan theta. Kalau huruf S, 1 per sin theta. Kalau K ataupun C, cosinus, awak akan tulis itu 1 per cos. Okey, saya bagi awak seminit untuk hafal ni ya. Hafal ni. Okey, rumus ni hafal. Okey, hafal. Lupa nak bagi tahu. Cotangent ni ada 2 rumus kat sini. Okey. Satu lagi cos per sin. Okey, kenapa rumus tu saya tunjuk kat sini ya. Mungkin dekat sini awak tak ni saya tunjuk kenapa. Sebab dia bagi cotangent cotangent theta adalah sama dengan 1 per tan theta. Okey, satu benda kita kena faham adalah tan theta ni adalah ada rumus lain, iaitu tan sebenarnya adalah sama dengan sin per cos. Sin theta per cos per theta. Okey, kalau awak ingat ni, sebenarnya ni ada dalam nota tadi. Mana? Sekejap, saya pergi balik. Ni. Tangent sama dengan sin per cos. Okey, nota ni. Okey, yang ni memang awak kena hafal. Tangent sin per cos. Jadi kita guna nota tu ataupun tu. Jadi oleh kerana kat sini saya boleh gantikan 1 per tangent theta adalah sama dengan sin theta per cos theta. Jadi kita boleh tulis balik rumus ini adalah cos theta per sin theta. Okey, sebab itulah rumus di sini ada cos theta per sin theta. Okey, kalau awak tak mahu pening kepala, hafal. Okey, kalau awak faham apa saya maksud saya ni, awak tak perlu hafal. Awak dah faham kenapa kan. Okey. Okey, saya bagi masa sikit untuk awak tengok. Benda ni bukannya boleh terus masuk dalam kepala awak hanya sekali pintas tengok. Awak kena lihat dan kaji dan juga perhalusi untuk lebih faham. Terutamanya bahagian cotangent 1 per tan theta 1 per yang ni selalu digunakan second theta ni 1 per cos. Jadi awak mesti kena hafal. Okey, perhatikan abjad yang ketiga. Okey, kalau cotangent 1 per tan theta, second theta 1 per cos theta, cosec theta 1 per sin theta, cotangent theta juga adalah cos theta per sin cos per sin theta. Okey, so saya pergi kepada contoh yang pertama. Okey, diberi theta adalah sudut refleks dan second theta sama dengan 5/4 tanpa gunakan jadual matematik atau kalkulator, nilaikan. Okey, cotangent theta. Okey, ni sama macam kita buat tadi lah. Tadi cuma dia tanya tan sin cos lah. Okey, sekarang ni dia advance lagi dah, dia tanya cotangent theta pula, dia tanya cosec pula. Okey, jadi kat sini cara dia, first kali kita akan lukis yang second ni. Kita akan buat 4 segi macam ni. Okey, lepas tu kita selesaikan dulu second ni macam ni. Awak tengok ni ya, dia bagi second ni, second
theta sama dengan 5/4. Second ni saya kata tadi awak kena hafal. Tengok yang ketiga, yang huruf ketiga, 1/cos. Okey, theta sama dengan 5/4. Jadi kalau awak silangkan dia, awak pergi sana, cos theta duduk sini, 4 pi sini, 5 pi bawah, jadi awak akan lipat per 5 lah. Okey, sama lah macam ni. Okey, jadi cos theta adalah 4/5. Jadi dah dapat cos theta sama dengan 4/5, buat macam tadi balik. Okey, buat macam tadi balik. So kita tahu cos theta positif di mana? Cos theta positif di kuadran keempat. Sebab tu dia buat keempat lah. Sebab cos tu hanya positif di kuadran keempat. Okey. Dan juga positif di, sebenarnya cos theta ni akan positif di kuadran pertama juga kan. Okey. Tetapi sudut reflect ni, sudut reflect ni dia nak bagi tahu kenapa dia bukan sudut tirus. Kalau tirus yang kat tirus barulah kita pakai kuadran pertama. Okey. Reflect ni lebih pada 180 lah. Kalau awak faham, ingat balik ya. Itu perkataan satu tu. Apa dia sudut tirus, sudut reflect, sudut apa lagi ya? Reflect, tirus apa lagi? Cak apa? Sudut cakar kan. Okey. Baik, awak kena faham itulah. Sebab itulah kita pilih kuadran keempat kerana ada perkataan sudut reflect tadi. Okey. Tu selesai yang tu. Kita dah boleh jawab dah cos theta berapa. Maknanya kita dah boleh masukkan nilai 4/5, sini 3. Lepas tu bila dia tanya benda-benda lain macam cot theta ni, okey, tadi kita dia sebab preparation lah untuk jawab soalan A, B, C lah. Okey, kita dah masuk dengan kita buat semua ni, kita dah boleh lukis ni, kita boleh lukis ni, kita ada maklumat 3, 4, 5 tu dari datangnya dari sini tadi. Okey, kita dah boleh lukis tu. Jadi kita untuk jawab cot theta, cosec sini kita guna balik semua yang ada kat situ lah. Oleh kerana cot theta adalah 1 per tangent. Ni ada T ni, maksudnya 1 per tangent. Jadi 1 per tangent kita pakai yang ni lah. Okey, dapat jawapan. Okey, jadi contoh lah, saya main write gitu lah. Tapi lagi kita akan buat satu soalan lah. Ada lebih kurang 2-3 soalan atau 4 soalan ke untuk jawab semua soalan ni. Untuk cosec pun sama, kita tengok dulu yang ketiga ni, S, 1 per sin theta cos theta, tambah apa yang ada kat sini lah. Okey. Baik, kita pergi tengok contoh soalan. Okey. Lebih senang sikit awak nak buat. Diberi X, sin X sama dengan 7/25 dan cos X sama dengan 24/25. Cari nilai tan X dan juga cosec X. Okey. Untuk jawab A dengan B, kita hanya perlu lukis satu je lah. Okey, kita buat pangkah macam ni. Pangkah saja saya sebut ya. Okey, kuadran ni. Jadi oleh kerana dia kata sin X positif, cos X pun positif, nampak ni. Ni dapat positif kan. Cos X pun positif. Bila dah dua-dua positif, awak agak-agak nak letak kat kuadran mana? Nak boh sekali. Dekat all, kuadran 1. Ya, kuadran 1. Semuanya positif di situ kan. Jadi, terima kasih jawab. Jadi, saya terus buat segitiga je lah kat sini. Sebab kita terus buat kuadran 1 ha. Jadi, kita masuk nilai-nilai sin X kita. Iaitu ni katalah ini X. Okey, sebab dia pakai X, kita pakai X je lah. X, jadi kita pakai opposite kita adalah 7. Kita punya hypotenuse 25. Kan dah tentu dah sini ada 24 ni. Maknanya sini adjacent lah, 24/25. Okey. So kita punya segitiga di situ dah lengkap dah tu. Okey, baik, untuk jawab soalan A tan X, kita terus ambil apa yang ada kat situ lah. Opposite bagi adjacent, opposite bagi adjacent. Maknanya jawapan dia adalah 7/24. Positif lah sebab ini adalah kuadran pertama. Mesti semua positif ni. Okey, B dia nak cosec X. Jadi cosec ni kita tahu kita kena tengok huruf ketiga. 1 per sin X.
Okey, yang mana saya boleh tulis 1. Sin X saya tadi ada kat sini 7/25. Saya boleh tulis kecil sini lah, 7/25. Okey, bila saya kembalikan awak selesaikan ni, awak akan dapat terbalik lah 25/7. Okey, dapat jawapan untuk A dan B. Okey, saya teruskan. Saya ada 4 soalan untuk tunjuk contoh supaya awak faham dengan jelas. Saya cuba tunjuk semualah 4 soalan ni. Okey, diberi sin X 12/13, cos X negatif 5/13. Cari nilai A cot X, B secant X. Okey, cotangent X, secant X. Satu sin positif, satu cos negatif. Agak-agak di mana saya nak lukis? Kuadran kedua. Ya, sin positif ni selalu kita tengok yang positif lah. Okey, bila sin positif, dia saja positif kan. Jadi dah tentulah kuadran yang kedua. Terima kasih yang jawab tu. Saya akan terus buat segitiga kat sini. Okey, saya akan buat segitiga kat sini. Saya masuk nilai 12/13 adalah opposite 12, hypotenuse 12/13. Sini adalah 5 lah, 5, 12, 13. Okey. Okey, saya ingat selesai dekat tu. Saya hanya perlu jawab soalan saja sekarang. A cot X. Okey, cot X adalah 1/tangent. Okey, saya banyak bagi tahu tadi. Kita tengok yang ketiga, 1/t, tangent X. Okey, so saya hanya perlu ambil 1. Okey, tan X kat sini kita tengok balik dekat kita punya segitiga ni, opposite bagi adjacent, iaitu 12/5. 12/5. Okey, dengan tu 12/5. Kalau saya selesaikan, dia akan jadi 12 pula. 5/12. Tanda positif negatif ada ke tak ada? Nak letak ke tak? Perlu tak saya letak tanda negatif? Ha? Letak. Letak. Negatif kena letak. Sebab di sini hanya sign saja positif, yang lain kena negatif. So jadi negatif 5/12 adalah jawapan A. Okey. Baik, saya buat pula B. B dia tanya secant X. Secant X dan kita tahu 1/cos X. Okey, 1/cos X. Jadi saya terus ambil nilai cos X yang ada kat situ. 1/- negatif 5/13. Okey, ambil terus dia tu. Betul ke? Adjacent bagi betul lah kan? Okey, jawapan akhir adalah 13/5 negatif. Okey, dia hanya bila awak ada 1 per macam tu, awak hanya terbalikkan je lah. Okey. Baik, itu soalan nombor 2. Saya teruskan lagi. Saya harap ada yang screenshot ataupun salin. Kalau awak perlu seluruhkan saya, awak perlu cakap lah. Awak kata, cikgu sekejap je. Macam mana kelas? Tiba-tiba awak malu-malu pula kan. Dekat kelas tak malu pun. Baik, nombor 3. Dia beri alfa. Diberi alfa adalah sudut tirus dan cos alfa sama dengan 3/5. Tentukan nilai sin alfa, B cosec alfa, C tan alfa, D cotangent alfa. Banyaknya nak kena buat Tapi sebenarnya kalau ini dia bagi cos, lepas tu dia bagi positif. Okey. Kita boleh pilih satu petak. Kita ada 2 tempat, tapi awak ingat perkataan kat sini apa dia? Sudut tirus. So sudut tirus ni saya nak pilih kat mana? Ada boleh bagi tahu saya? Kuadran ke berapa? All. Pilih all. Sebab dia tirus. Ya. All tu kuadran ke berapa? Pertama. Ya, kuadran pertama . Jadi kita terus ambil kuadran pertama.
Terima kasih. Respon. Saya buat segitiga ni. Okey. Saya ambil nilai yang dia bagi. Cos 3/5 maknanya saya punya adjacent saya 3. Saya punya hypotenuse 5. Dah tentulah opposite saya 4 lah. 3, 4, 5. Okey. Jadi soalan tanya, yang ni kebanyakannya jawapan ni positif semua lah kot. Sebab kuadran pertama semua positif. Jadi A saya jawab. A. Sin alpha. Sin alpha adalah opposite bahagi hypotenuse. So, jadi jawapan dia terus 45 lah. Tak payah pening-pening kepala. B. Cosec alpha, iaitu 1 per cos alpha. Okey. Bukan 1 per cos, sin. Sin 1 per sin. Betul kan? 1 per sin alpha. Sebab ni F sin. Okay, jadi 1 per sin alpha. Mana saya perlu ambil 1 per sin kita tadi ada kat atas ni. Tulis balik je lah 4/5. Jadi jawapan akhir adalah 5/4. Okey, embus sampai ke sini. Okey, 5/4. C. C dia ditanya tan alpha. Untuk tan alpha, saya hanya ambil apa yang ada kat situ lah. Opposite bahagi adjacent, OA, TOA. So 4/3. Selesai. Dan saya nak jawab soalan D pula. D dia bagi cot alpha. Okey, cot alpha bermakna 1 per tan alpha. Okey, 1 per tan alpha tadi 4/3. Maknanya jawapan akhir saya adalah 3/4. Okey, semuanya positif. Jadi saya dapatlah ni dan ini. So 4 jawapan telah dijawab lah. 4 soalan telah dijawab. Baik, itu soalan nombor 3. Soalan terakhir untuk tajuk ni. Tajuk kecil lah ni. Diberi tan theta sama dengan negatif 12/5. Okey, yang ni dia bagi. Nampak? 90 sampai 270. Carikan nilai A sin theta. Okey, saya selalunya nak buat, saya akan buat apa dulu macam biasalah. Saya kena buat satah ni lah, satah kartus ni. Okey, so diberi tan negatif. Tan negatif kat mana tan negatif ni? First kali kita tengok 90 sampai 270. Maknanya kita punya graf daripada sini 90, sini 180, sini 270. So dia ada dua kuadran yang terlibat je lah. Kuadran kedua dengan kuadran ketiga saja yang terlibat. Okey, dia tak boleh terlibat kuadran lain lah. Jadi kita nak pilih 2 ke 3. Sebab kita tahu tangent negatif boleh ni kat sini lah negatif. Sebab kat sini tangent akan jadi positif. Kalau kuadran ketiga, tangent tu akan jadi positif. Jadi tak boleh pilih kuadran ketiga lah. So yang ni saya tak boleh pilih. Saya tak boleh pilih sebab tangent positif berada di kuadran ketiga. Sebab kat sini soalan bagi negatif ni. So bila bagi jawapan soalan tu bagi tangent tu negatif, saya perlu cari tempat yang dia negatif, iaitu di kuadran kedua. Okey, kuadran kedua tu hanya sin saja yang positif. Okey. Jadi saya padam balik, saya buat cantik-cantik, saya tahu lah di kuadran kedua. Saya buatlah segitiga saya. Okey. Jadi saya masukkan nilai yang ada kat situ. Tangent adalah opposite bahagi adjacent. Opposite bahagi adjacent. Jadi 5, 12, 13. Hypotenuse dapatlah 13. Di sini theta. Alright. Baik. Boleh jawablah soalan ni. So, sin theta. Sin theta memang positif di situ. Jadi, opposite bahagi hypotenuse 12/3. So, jawapannya adalah 12/13. Okey. Tepat sekali. B. Cos theta. Cos theta. Baik. Cos theta adalah cah adjacent bahagi 13. Jadi 5/13. Saya perlu letak tanda negatif. Okey, sebab cos kena negatif, sin saja positif. Cos kena negatif. C cosec
theta. Okey, 1 per sin theta. Tengok ni S. Okey, 1 per sin lah. Okey, jadi 1 per sin theta tadi kan kita tulis kat atas 12 per 13. Jawapan dia 13 per 12. Okey, tepat sekali. C. Dan akhir sekali D. D dia nak cot theta, iaitu cot ni adalah 1 per T tangent theta. Okey, 1 per tangent theta. Jadi 1 per tan theta kita kira tak? Oh, tak kira. Jadi tan senang je. Opposite bagi S 12 per 5 lah. Okey, negatif 12 per 5. Negatif 12 per 5. Jadi jawapan awak adalah negatif 5 per 12. Terbalikkan sahaja. Okey, selesai untuk D. Okey, ada soalan? Ada. Boleh lah. Okey, macam saya kata lah, ni banyakkannya basic lah, form ni. Baik, saya keempat. Saya kata saya ada 6, ini keempat. Okey. Oh, dah ada berapa orang sekarang ni? Sekejap, tengok orang sekejap. Alright. Baik, sudut pelengkap. Sudut pelengkap ni, maksud dia adalah macam awak tengok ni nota ni tengok nota ni, complementary angle ni adalah sudut pelengkap lah. So macam dia nak kira yang sini, dia nak kira sini, dah tentulah 90 tolak theta sebab di sini 90, sini theta, jadi 90 tolak theta dapatlah yang kat situ kan. Jadi memang semuanya kena 90 tolak theta sebab kita nak cari sudut kat sini. Yang ni kita tahu 90, yang ni kita tahu theta. Jadi 90 tolak theta ni dapatlah balance kat sini. Okey. Sebab tu lah rumus dia semua ada 90 tolak theta, 90 tolak theta ni. Okey. Jadi rumus ni kebanyakan yang orang hafal lah. Okey. Hafal je lah. Cotangent apa semua ni. Jadi selalunya orang hafal lah. Okey. Kalau sin, cos yang 90 tolak theta. Kalau cos, sin yang 90 tolak theta. Kalau tangent, cot. Okey, cot dia tak ada kaitan sin cos dia. Ni sin dengan cos dia ada kaitan tangent, dia pakai cot. Ingat tak 1 per cot tadi? Okey. Sama juga cot ada yang ni. Cot kita pakai tangent sebab cot. Okey. Kita balik je. Okey, second ataupun second tapi second dia pakai cosec Kita pakai cosec pakai second. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, sini ada banyak contoh lah, ada A, B, C, D ni kan, ada banyak contoh kat sini. Okey, kita bagi cos 70, saya tu besarkan. Okey, dia bagi kat kita cos 73 ni, sin 90 tolak 73. Okey, awak ambil 90, awak tolak 73. 73 ni dia bagi kat sini kan. Okey, kenapa kita pakai sin? Sebab memang rumus kat atas tadi, kalau cos kita pakai sin. Okey. Soalan-soalan ni selalu keluar kata satu lah. Selalu keluar kata satu. Okey, baik, sama yang ni, con ni kita pakai tangent. Ini hanya melibatkan rumus saja. Lepas tu saya kata tadi pada awal lagi, trigonometri ni tajuk, kebanyakannya awak mesti biasakan diri awak dengan rumus. Kerana awak akan berhadapan dengan rumus. Rumus adalah awak punya halangan terbesar lah. Okey, ada rumus yang diberi, ada rumus yang diberi. Macam yang rumus ni tak bagi tau. Okey, rumus sudut pelengkap ni tak bagi. Okey, yang dia bagi yang tadi tu je. Yang ni tak ada. Kena hafal lah. Okey. Dengar hafal tu, letih awak dengar ya. Hafal lah, hafal. Tulis letak dekat bilik, tulis je lah. Bukan nak hafal sekarang pun. Okey. Tapi kalau ada awak mula hafal sekarang, nanti awak lupa pun, bila awak tengok balik, awak akan ingat balik ya. Okey. Kalau rumus dia second, kita pakai cosec, benda yang sama. Kalau rumus cosec, kita pakai second. Okey, kita pergi tengok latihan. Okey. Carikan sudut pelengkap sudut 35 darjah jika sin 55 darjah adalah 0.8192, cos 55 darjah adalah 0.5736 dan tangent 55 darjah adalah 1.4281. Carikan fungsi trigonometri yang berikut. So dia tanya yang A, dia tanya cos
35 darjah. Okey, saya dah beritahu tadi lah. Kita bila cos kita pakai sin. Okey, sin pula kita pakai 90 tolak 35. Okey, saya tolak je lah. Sin dapat 55. Okey, ada tak sini 55 kat atas ni? Ada, dia bagi ni. Okey, dia bagi. So jawapannya 0.8192. Dah siap A. Okey, dah siap A. Untuk B, saya patah balik. B pula. B. Soalan dia adalah cot 35 darjah. Okey, cot tadi kalau awak ingat, dekat atas tadi saya bagi mana rumus dia. Cot. Okey, rumus dia adalah ni. Tangent. Okey, rumus dia adalah tangent. Jadi kita pergi balik kat sini. Cot tangent 55 lah. Sebab apa? 90 tolak 35 macam tadi lah. So awak akan dapat tangent 55. Okey, tangent 55 ada kat atas ni. Dia bagi dah. Sebab tu lah dia kata tak payah pakai kalkulator kot. Sebab dia dah bagi semua kan. 1.4281. Okey, selesai. B. C pula. C. Macam saya kata tadi, awak kena tengok rumus. Awak tak tengok rumus, awak tak boleh buat. Okey, bukan awak tengok rumus lah, awak kena hafal rumus tu. Okey, so untuk second 35 darjah, second 35 darjah, rumus dia adalah, kalau awak tengok balik, cosec. Second cosec, cosec second cosec 55 darjah. Okey, samalah, saya tolak siap-siap lah. 90 tolak 35. Okey, 90 tolak 5. So dapat 55. Jadi, ni takkan mana ada jawapan ni. Jawapan kat atas tu bagi sin cos tangent ni kan. Jadi yang ni kita buat macam kita tahulah. Cosec adalah 1%. 55. Okey. Ni kan S 1%. Iaitu awak tekan kalkulator sekali lagi, awak ataupun awak tulis yang dia bagilah, sin 55 adalah 0.8192. Tu awak tekan kalkulator 1 bagi 0.8192 tu awak akan dapat 1 bahagi 0.8192 enter. So awak dapat 1.2207. Okey. Okey lah. Tekan kalkulator je lah. Itu C. Baik, D. D adalah cosec 35 darjah. Okey, saya bagi tahu lah, kalau cosec dia second. Kalau second dia cosec je lah. So yang ni second lah. Kita balik gitu kan. Second 90 tolak 35 adalah 55. Tulis siap. Second 55. Kalau nak rajin tulis je lah. Second 90 tolak 35 kat atasnya. Itu kita dapat second 55. Lepas tu second adalah 1 per cos. Okey, 55. Okey 1 per cos. Jadi dia dah bagi kat atas tu 1 cos 55 adalah 0.5736. Jadi saya pun tekanlah kalkulator 1 bahagi 0.5736 enter. Saya dapat 1.7433. Okey, saya dapat 1.7433. Okey, ini soalan nombor 1. Okey, nombor 1 pun ada 4 soalan tu nak buat. Okey, saya teruskan soalan nombor 2. Samalah macam tadi Samalah. Saya ingat saya tak buat dah kot nombor 2 ni. Sama je. Okey, awak hanya tulis rumus yang tadi je. 90 darjah tolak theta tu. Okey, kalau cos sin lah. Okey. Baik,
Saya pergi yang ni. Yang ni tingkatan berapa saya dulu? Tingkatan 3 kot. Saya suruh awak hafal. Baik, sudut istimewa 30 darjah, 40 darjah dan 60 darjah. Baik, tolong tengok baik-baik yang ni. Ini tak ada lain dah tak. Bukan kena hafal. Okey? Awak mesti kena hafal. Tetapi, saya ada satu penyelesaian untuk awak kalau awak tak mahu hafal yang ini. Sebab salah satu benda yang menarik ya, tentang tajuk ni adalah satu benda kalau awak tak mahu hafal ni. Dia sebenarnya awak kena hafal. Okey? Sebab kadang-kadang dia tak nak jawapan awak dalam bentuk perpuluhan. Kalau awak tekan sin 30, dia bagi awak mungkin perpuluhan 0.5. Okey? Sebab SPM yang baru ni saya semak, pelajar soalan trigonometri ni, pelajar yang jawab 0.5 diberi salah, sedangkan pelajar yang jawab 1/2 dapat betul. Okey? Ni SPM ni cerita sebenar. SPM baru yang tahun lepas saya semak. SPM. Soalan trigonometri, soalan 30 darjah, bila dia bagi sin 30 darjah, cuba awak tekan kalkulator. Sin 30 darjah dia bagi berapa? Tekan sin 30. Respon kat saya. 0.5. Dia bagi 0.5 kan. Kebanyakan pelajar bagi 0.5 salah. Okey, diberi salah dalam SPM kerana lembaga bagi tahu bahawa pelajar kena hafal ini sebagai 1/2. Awak kena hafal segitiga ni, bayangkan. Ni kena hafal. Okey. Jadi saya galakkan awak tulis dalam bentuk pecahan lah. Jadi dia mudah je sebenarnya. Janganlah tulis dalam bentuk perpuluhan, tulislah dalam bentuk pecahan. Tapi kalau yang macam ni, macam ni, macam mana yang punca ni? Dah tentu tidak ada dalam kalkulator awak. Ada jalan penyelesaian dia, iaitu kalkulator yang baru saya suruh awak beli tu. Effect 570EX. Berapa orang ada? Angkat tangan? Alamak, tak nampak. Ada tak kalkulator tu? Ada. Prina ada. Berapa? Saya rasa ramai. Okey, tolonglah raya ni, walaupun tak boleh nak raya sangat, kumpullah duit raya beli kalkulator ni. Okey, ini kalkulator yang akan beri awak. Saya dah promosi lama dah. Okey, saya dah suruh promosi. Saya tunjuk satu contoh macam mana kita guna kalkulator ni. Sekejap. Nampak? Nampak ke tak? Nampak. Okay, katalah saya tekan Nampak. okey, saya tekan sin 60, tekan sin 60. Mana sin 60. Okey. Cuba awak tekan sin 60. Okey, saya tekan sin 60 ni. Nampak kan sin 60 kan? Nampak. Apa jawapan awak di kalkulator? 0.7. Puluhan. Okey, perpuluhan lah kan? Okey, kalau saya tekan enter di sini, Punca kuasa 3/2. nampak tak? Satu saya kata tak payah hafal. Kalau kalkulator okey, kalau awak pakai kalkulator ni awak tak payah hafal. Kalau awak pakai kalkulator awak yang lama, dia akan bagi perpuluhan yang mana sebab kalau awak bukanlah salah kalkulator lama tu, cuma awak kalau awak pakai kalkulator lama, awak hafal lah jadual tadi. Itu je saya nak beritahu. Okey, kalau awak tak mau hafal, nak kurangkan space untuk otak awak yang nak hafal benda lain, awak boleh pakai kalkulator je. Okey, awak tekan sin 30, sin 60 ni. Kalau saya tekan kat situ, contohlah ada tangent 30. Okey, saya tekan tangent 30. Okey, tangent 30. Saya tekan enter. Tu saya dapat 3/3. Punca kuasa 3/3. Ni awak akan nampak ada perbezaan sikit ni. Okey, tapi jawapan dia sama. Dari segi perpuluhan dia sama. Okey, perpuluhan dia sama. Okey. Saya faham tak saya? Ada soalan tak setakat ni? Okey. So saya harap awak boleh faham lah apa yang saya cuba sampaikan dari segi itulah. Okey, sebab soalan macam ni kan, carikan nilai yang berikut tanpa menggunakan kalkulator kan.
Takkan dia keluar soalan macam ni sebab awak memang boleh buat calculator pun, kan? Tapi tak pergi, kita kena buat jugalah. Okey. Kita akan pergi ke contoh dia. Cari nilai-nilai yang berikut tanpa menggunakan calculator. Okey. Dia bagi kita kat sini sin negatif 585 darjah. Okey. Sebenarnya kalau awak buat petak macam ni, okey. Saya dah cerita tadi dah, kita nak tahu berapa negatif tu kita akan bergerak ikut jam. Kita akan ikut jam ni, kita pusing sekali 360 kan. Ingat tak yang tadi tu, ni 360. Jadi kalau saya nak tahu 585 saya nak tolak dengan 360, saya akan dapat 5 22. Okey, 225 lah. 225. Okey, 225 kan. Jadi saya dah pusing sekali. Saya pusing sekali ni tambah 180 lagi. Maknanya kat situ 360 tambah 180, saya dapat 540 dah. Jadi saya kena kat sini lah. Okey. Awak faham tak saya? Saya ulang balik. Saya pusing sekali ni 360, betul? Okey, saya pusing sekali ni 360. Saya Betul. pusing sekali lagi, tambah lagi pusingan separuh. Jadi 360 tadi saya kena tambah 180. Saya dapat 540 kan. Okey. Sebab saya nak pergi ni 585 ni. Jadi 585 tolak 540, saya akan dapat 45. So dia akan duduk di area ni. Okey, area ni. So di sini saya kena demi sini 45 lah. Okey, sebab yang demi 45 kan, barulah cukup saya punya 585 tu. Okey. Jadi oleh kerana situ adalah sin 45. Sini saya boleh, sini ada sini guna sin kan. Okey. Dan kat sini kuadran kedua ni adalah sin positif. Okey, maknanya dia nak bagi tahu kita sin negatif 585 darjah ni adalah sama dengan sin 45 darjah. Okey, positif. Sama. Okey, sama. Jadi kalau nak cerita pun tekan je calculator sin 45. So tekan sin 45. Jadi kalau ikutkan jadual tadi, mana jadual tadi? Sin 45. Kan saya suruh hafal. Jadi awak punya jawapan ni lah, sin 45. Okey. 1 per punca kuasa 2. So jawapan awak 1 per punca kuasa 2. Okey. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat macam ni. Kalkulator yang saya pakai tu, awak akan dapat punca kuasa 2 per 2. Yang ni awak kena hafal. Yang ni kalkulator, tapi benda ni dua-dua sama. Kalau awak tekan perpuluhan ni sama je keluar. Okey. Harap awak tak tension lah. Saya nampak lah Trigo ni satu tajuk yang hard jugalah kan. Hard juga, banyak benda nak kena hafal dari segi rumus lah. Okey, baik. Nombor 2. Tak apa, buat banyak kali, ulang-ulang. Video ni pun awak boleh ulang balik nanti. Awak boleh tengok semula lah. Baik. Katalah cotangent negatif 9/4 lah. Cotangent negatif 9/4 pi rad. Yang ni macam biasalah saya abang tadi dah. Kalau ada rad, kita kena tukar jadi darjah biasa lah. Okey, jadi negatif 9/4. Awak pi kan ada pi kan? Darab 180 per Darab pi. 180 per pi. Awak tekan kalkulator ni, awak dapat negatif 405. Okey, so kita punya darjah kita punya sudut ni negatif 405 lah. Okey, jadi kita kena tahulah dia kat mana, kuadran kat mana ni. Jadi okey, sebab dia negatif, dia kena gerak daripada sini lah, daripada ikut jam. Okey, kalau saya pusing sekali 360.
So ada baki sikit tu. Jadi nak tahu baki dia berapa, tolak je lah 405 tolak 360. 5 10 tolak 6 4. Okey, 45 darjah. Maknanya dia akan tambah lagi sekali. Sikit. Okey, boleh lah. Kuadran keempat. Okey. Tapi bukan dia tanya kuadran. Macam soalan tadi dia tanya tu kuadran ke berapa kan. Okey. Tapi awak tahu ni kuadran keempat. Soalan ni tanya sekarang. Cari nilai-nilai berikut tanpa gunakan kalkulator kan. Jadi oleh kerana kita dah tahu dah cotangent ni sama dengan 40 darjah. Jadi awak boleh tulis cotangent ni negatif 9/4 pi ni, okay, adalah sama dengan 1 per tangent. Okey, tulis je balik. Okey. Yang mana kita dah kira tadi tangent yang kita dah tahu lah nilai ni tadi adalah sama dengan tangent 45 darjah kan. Okey, jadi kita boleh tulis balik 1 per tangent 45 darjah. Okey, kalau awak tekan di kalkulator ni tekan 1 per tangent 45. Enter. Rasa error pula. Okey, dapat 1. Betul ke jawapan saya 1? Betul ke jawapan saya 1? Tak betul ya. Pasal apa tak betul? Sebab tak ada negatif. Kena ada negatif lah. Kat kawasan ni adalah kawasan cos. Itu tangent. Tangent kena negatif lah. Boleh nak? Okey, baik. Ada lagi soalan kat sini. Okey. Kelas lah ni, saya tunjuk sekali lagi je. Okey. Cos. Saya buat macam petak ni. Saya ambil cos 480. Ni senang lah. Saya memang bagi cos 480 darjah kan. Jadi cos 480 darjah ni sebenarnya sama dengan berapa? Okey. Jadi saya nak tahu. Saya buatlah macam tadi tu. Jadi 480. Alamak, tebal eh. Okay, cos 480 ni saya buat 480 tolak 360. Saya dapat 120. Okey, maknanya sebab dia positif, maka dia akan ikut dia akan lawan jam. Jadi kalau saya pusing sekali baru 360. Dia kan 480. So dia akan berhenti di area sini lah. Sebab dia kata 120. Okey, 120. Bila sini 120, maknanya sini 60 darjah lah. Okey, 60 darjah lah. Okey, maknanya saya boleh bagi tahu kat awak, sini sin tapi sini cos. Sini kawasan kuadran kedua, untuk sin dia positif, tapi kita tengah soalan cos. Okey, jadi kalau cos, maknanya kita boleh tulis kat sini negatif cos 60 darjah. Okey, maksudnya cos 480 darjah ni sama juga dengan negatif cos 60 darjah. Itulah maksudnya. Okey, sebab dia sama, sebab macam saya kata duduk kuadran tu, kita kira dia bawah ni. Okey, lepas itu kita buat tekan kalkulator negatif cos 60 darjah ni. Cos 60 darjah ni 1/2. Kalau kita tengok kat depan ni 1/2 kan. Jadi itulah jawapannya. Tak payah susah. Okey. Alright, saya ingat mengumpat tak payah. Saya nak masuk yang ni lah, penyelesaian persamaan trigonometri yang ni. Ni paling ultimate lah kita belajar tadi. Yang ni yang kita nak buat sebenarnya ni. Okay, ni lah soalan-soalan yang nak keluar dalam peperiksaan. Yang tadi tu macam basic-basic dia lah. Okay, ini pun yang mula-mula ni kita akan belajar basic dulu. Okay, selesaikan persamaan trigonometri yang berikut, di mana kosong darjah. Okey, ni penting ah. Yang ni penting ni, sangat-sangat penting. Ni. Syarat ni, kosong sampai theta ni. Jadi
Dia bagi kita kat sini tangent theta 0.4663. Lepas tu awak jalankan kerja awak macam ni, iaitu awak tulis balik. Sebab dia bagi kita tangent theta sama dengan 0.4663. Okey. Lepas tu kita gerakkan tangent kita tinggal theta saja, jadi tangent shift 0.4663. Okey, gerakkan tangent pergi ke kanan, dia akan jadi shift tangent. Okey. Awak boleh tekan calculator shift tan, shift tangent. Minta ayah tulis lah, sebab apa? Dah ada jawapan kat sini. Shift tan, kau dapat 25 darjah. Okey. Yang dia dapat 25 darjah ni, dia panggil sudut tirus ni, sebenarnya dia panggil reference angle. So dia letak 25 darjah dekat kuadran pertama dengan kuadran ketiga. Kenapa? Sebab positif. Sebab dia bagi kat sini positif, tangent tu positif kan. Jadi dia cari dekat kuadran positif je lah. Okey, saya ulang balik sikit. Oleh kerana tangent theta ni dia bagi positif dekat sini, positif, maka kuadran awak yang terlibat adalah dah tentulah all ni positif. Satu lagi tempat positif dia dekat sini lah. Okey, ASTC kan. T ni jadi dua tempat dia positif. Kat sini dia positif, dekat sini positif. Dekat sini 1 dan 3. Okey, tadi dia dapat 25 darjah. Awak buat garisan sini, bagi dia kena kat bawah ni. Yang ni pun sama, bagi kena kat bawah ni. Di sini 25, sini pun 25. Okey. Jadi untuk dapat yang bawah ni, jawapan dia adalah theta awak 25 darjah. Dekat satu lagi. Kan ingat tak saya suruh awak hafal tadi? Dekat sini theta, di sini 180 tolak theta. Di sini 180 tambah theta. Di sini 360 tolak theta. Jadi jawapan kedua awak adalah kat sini 180 tambah 25, iaitu awak kena dapat 205. Satu jawapan yang ni, satu jawapan yang ni. Okey. Baik, ini susah sikit sebab dia bagi dua theta ataupun dia bagi double angle lah. Okey, masuk double angle ni senang lah, dia dua kali pusing. Okey, dua kali pusing. Macam ni. Julat dia patutnya ni kan. Oleh kerana double angle jadi 230, dua kali pusing. Jawapan awak pun banyak. Okey, jadi saya cerita dulu. Saya tak suka sangat cerita yang benda dah ada ni, tapi cerita je sebab saya suka buat latihan dia. Okey. So soalan dia bagi cosec 2 theta yang ni, tapi dia bagi kat kita negatif. Okey, negatif. Oleh kerana huruf kita ketiga adalah S, maka dia adalah 1/sin 2 theta sama dengan yang ni. Saya salin balik. Lepas tu awak pergi ke kanan je tu lah. Okey. Lepas tu yang ni pergi ke bawah. Jadi 1 bahagi negatif 1/4 tu yang dapat N ni tu. Okey, saya ulang balik. Awak dapat ni 1/sin 2 theta sama dengan negatif 1.4142 ni. Okey, yang ni. Lepas tu sin theta ni pergi sana. Sin theta ni 2 theta ni pergi sini. Okey, yang ni pula dia pergi bawah, dia tukar tempat. 1/negatif 1.4142. Okey, dia tukar tempat. Jadi sin 2 theta awak ni, awak tekan kalkulator ni 1/negatif ni. Awak dapatlah yang ni. Dengan buku dia buat senang. Terus yang ni kan. Okey. Baik. Dia dapatlah sin 2 theta yang tu. Baik. Lepas tu kita cari sudut tirus dulu. Okey, reference angle. Ingatlah tahun lepas saya cakap reference angle. Jadi awak tekanlah shift ni, shift sin. Ya, sin ni pergi bawah sini. Macam tadi kita buat tangent ni shift sin pula. Okey, awak tekan 0.01 ni, awak akan dapat ni lah 45 darjah. Maknanya dia nak bagi tahu kita sudut referral kita itu 45 darjah. Tapi oleh kerana jawapan kita kat sini negatif, tak bolehlah bahagian positif. Yang awak punya positif kalau untuk sin dekat AS ni positif, so bawah ni negatif kan. So dia pakai yang bawah lah sebab negatif. Sebab tu lah awak punya ni dekat macam tu, di bawah. Okey, dia 45 darjah ni macam saya kata dia buat ni 45 darjah, ni pun buat 45 darjah. Okey, so jawapan awak untuk 2 theta. Nampak? Ni 2 theta. Dia bagi 2 theta. Okey, 2 theta. Kenapa bukan 45? Okey, tak boleh 45 dah sebab
awak punya ni double angle, dia 2 kali. Jadi first kali awak ambil saya tekan kalkulator saya dulu. 180. Okey. Sebab dia pusing 2 kali. Jadi untuk 225 ni dia dapat mana? Dia dapat 180 tambah 45. Ingat tak kat saya kata kat awak kat sini? Ulang balik saya potong kat sini. Ingat tak kat sini saya kata 180 tambah theta kat sini. Sini 180 tolak theta kat sini. Sini theta, sini 360 darjah. Okey. Jadi macam mana dapat 225 ni? Ni yang ni. 180 tambah 45 dapat 225. Macam mana dapat 315 ni? Kan kita ada kuadran keempat, 360 tolak theta. 360 tolak 45. Jadi dapatlah 315. Okey. So yang ni dapat, ni dapat. Okey. Kenapa ada lagi ni? Kenapa lagi? Kan saya kata tadi dia double angle, dia pusing 2 kali. Okey. Yang ni yang pusing sekali, yang pusing sekali. Bila dia pusing 2 kali, awak tambah je 360, 360. Untuk double angle lah. Okey, so awak akan dapatnya jawapan ni. Okey, jawapan akhir ni, maka ni akhirnya dia nak theta je kan? Semua ni bagi 2. Semua ni bahagi 2. Dapat ni, dapat ni, dapat ni, bahagi 2. So dapatkan 1 theta balik. Okey. Ni contoh ni, awak mungkin tengah ada yang faham, ada yang tak berapa faham, tak apa. Mari kita buat yang ni. Okey. Ustaz nak tarik nafas Ustaz. Aduh, letih bercakap, kering tekak. Kena take air ni sedap ni. Aduh. Okey, baik. Dah cakap seorang-seorang, gelak seorang-seorang kan. Baik. Cos theta sama dengan negatif 0.3412. Jadi macam saya buat tadi lah. Okey, cos theta sama dengan negatif 0.3412. Baik, saya kena cari reference angle saya. Jadi reference angle saya theta sama dengan cos pergi sana, jadi shift cos lah. Cos 0.34 42 pula, 41 2. Tapi kan masa awak cari reference angle ni, awak jangan tekan negatif lah. Saya rasa awak tak boleh tekan negatif. Shift cos 0.3412. So awak dapat 70.05. So 70.05. Okey. Masa awak, saya ulang balik lah. Masa kita cari reference angle, kita jangan tekan negatif lagi. Sebab apa kita tekan negatif? Sebab kita ada segi 4 macam ni kan. Ingat tak? Kita nak cari reference angle kat sini. Kita nak tahu theta kita berapa. Okey, jadi tak perlu tekan negatif. Kita nak tahu kat sini berapa dia punya angle dia tu. Dekat positif tu berapa. Jadi tak perlu tekan negatif lagi. Okey, tak perlu tekan lagi ya. Saya ulang balik ya. Tak perlu tekan lagi. Okey, awak hanya tekan saja ni tak. Saya ulang balik. Okey, awak tak perlu tekan negatif, awak tulis negatif 3, 4, 1, 2 saja. Okey. Sebab kita di sini kita nak cari reference angle ataupun bahasa Melayu dia sudut rujukan. Betul lah bahasa dia. Sudut rujukan. Okey, jadi kita nak tahu sudut rujukan kita tu berapa baru. Kita nak tahu kalau dalam 4 kuadran ni, kita nak tahu dia berapa sini. Sebab kita tahu kita nak pakai rumus ni. Ni kan kita ada rumus ni 180 tolak theta, 180 tambah theta dengan 360 tolak theta. Jadi kita nak tahu theta tu berapa. So kita dapat kat sini 70 darjah, 70.05 darjah untuk sudut angle dia. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula. Baru kita tengok negatif tadi. Tadi kita kira tak ada negatif, baru kita tengok negatif tu. Kenapa kita kena tengok pula? Sebab kita nak tahu dia sebenarnya dia duduk kat mana. Bila cos negatif ni dia duduk kat mana. Dah tentulah kuadran pertama ni bukan pangkah, bukan. Okey, cos negatif. Okey, jadi kuadran kedua boleh tak? Boleh jadi. Sebab sini sin je positif, cos akan jadi negatif. Okey. Sama juga kuadran ketiga. Okey.
Soalan yang ketiga ni tangent je positif. Jadi yang dah tentu kita pangkah ni dua ni lah. Cos positif dengan yang dia boleh jadi antara dua ni lah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buat jawapan lah ni. Dekat sini 180 tolak theta. Jadi theta saya adalah 180 tolak 70.05. Okey, ni untuk angle saya right ni, angle kedua ni. Kan sini ada 180 tolak theta. Jadi dapat jawapan dia. Biarlah dulu saya buat angle ketiga pula. Angle ketiga kat sini 180 tambah 70.05. Okey. Ini yang koordinat ketiga. So, jawapan untuk atas tu adalah 180 tolak 70.05 tu adalah 109.95. Okey. Awak tolonglah kira saya nak manja-manja dengan awak hari ni. 180 tambah 70 berapa? Beritahu. Berapa? 250.05. Berapa? 250.05. Bunyi ayam ni, ada ayam. 250.05. Ya, terima kasih. Rasa lega ada orang jawab. Rasa seronok, rasa macam happy lah. Sunyi kat rumah saya ni kan. Baik. Itu lah jawapannya. Habis lah. Ini je lah cerita kita. Okey. Ni senang tu, dia bagi kau cerita je. Mari kita tengok soalan B pula. Soalan B macam ni. Okey. So, langkah pertama kita, sebab kita nak cari sudut kan. Jadi macam mana pun kita kena bagi scene ni jadi solo lah. So, langkah pertama yang saya akan buat adalah saya akan bagi dua scene theta duduk situ. Lepas tu yang ni negatif lah, entah pergi sana. Okey, jadi sin theta saya adalah negatif 3/2. Okey. Jadi saya tak mau space tak cukup ni, saya tulis balik sin theta sama dengan negatif punca kuasa 3/2. Okey. Ni yang saya dapat tadi lah. Faham lah? Baik, sekarang saya nak cari theta je. Saya perlu jadikan dia sin shift. Yang ni kena buat 3/2. Okey, saya kata dah, bila kita nak cari reference angle, tak payah ambil negatif tu. Biar je positif kan. Kita tak tahu sudut tu apa sebenarnya kan. Jadi apa tu? Ada orang kira ke? Shift sin. Ada orang kira kat saya tak? Tak ada lah, sedih ni. Error. Error Error terus. Tak ada error, saya boleh buat dapat 60. Dapat 60, very good. Dia sama dengan jadual tadi tu, kalau awak tengok punca kuasa 3/2 ni ada kat jadual. Okey, awak akan dapat 60 darjah. Tu theta kita 60 darjah. Okey, baik. Ini dia trick dia ni. Kita dapat theta 60 darjah ni bukan jawapan tau, jangan seronok tau. Ni bukan jawapan, ini adalah sudut rujukan. Baru kita nak buat jawapan, baru kita buat petak macam ni. Okey, sekarang kita tengok sin ni negatif, sin ni ni kat sini. Tengok kat sini. Sin theta adalah negatif 3/2. Maknanya kita punya sin negatif. Di mana sin negatif? Yang ni semua positif dah tentu bukan. Yang ni pun sin positif dah tentu bukan. Jadi sin kita duduk di sini dengan di sini. Di sini 180 tambah theta, di sini 360 tolak theta. Okey, itulah yang kita nak pakai dengan 60 darjah kita tadi. Jadi maka theta kita adalah 180 tambah 60 dan juga 360 tolak 60. Jadi theta kita adalah 240 darjah dan juga 300. Inilah jawapannya. Habis cerita.
Okey ke tak okey? Okey. Kurang okey cikgu. Ha? Apa? Kurang okey. Allah Akbar. Tak apa. Saya akan tunjuk banyak contoh lagi. Yang ni nanti tengok YouTube YouTube saja. Pergi kat soalan ni, tengok balik penerangan saya semula. Boleh rewind apa semua kan. Boleh pause. Jadi nanti tengok balik. Saya akan pergi soalan C. Lagi banyak soalan lagi bagus kan. Baik, soalan C. Dia bagi kat kita sin theta sama cos 67 cos 67 darjah. Jadi senang je lah ni. Dia bagi tu, kita tekan calculator je lah. Sin theta. Nak dapat cos 67 ni, tekan je lah calculator. Dapat apa tu? Tekan cos 67. So awak akan dapat 0.3907. Okey, ni awak tekan calculator tekan calculator. Okey, lepas tu dah dapat yang ni, kita buatlah macam tadi, theta sama dengan shift sin lah, 0.3907. Okey, theta sama dengan, awak tekan shift sin 0.37 ni, awak akan dapat shift sin 0.3907. Enter, awak dapat 22.998. 23 lah. Okey, 23 saja. Okey. Baik. Kita dah tahu dah sudut referral kita adalah 23 darjah. Sekarang ni kita nak tengok dia punya kuadran pula. Kita ada kuadran buat ni. Itu dah kerja awak sekarang. Awak ingat dua perkataan penting. Awak nak kena cari sin ataupun cos tu punya shift, dapatkan sudut. Lepas tu awak buat kuadran. Okey, awak nak cari sudut rujukan mula-mula tu. Bila dah dapat sudut rujukan, awak nak tengok kuadran ke berapa. Sekarang kita ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Yang ni theta, yang ni 180 tolak theta, yang ni 180 tambah theta, yang ni 360 tolak theta. Okey. Okay, selalu buat macam saya ni, saya duk ulang banyak kali tu yang saya ingat kot. Okey, jadi awak nak cara nak ingat, awak selalu tulis benda tu kan, buat banyak soalan. Okey, bila buat banyak soalan, tulis balik kuadran-kuadran ni supaya awak ingat setiap soalan. Okey, cara awak nak hafal lah. Oleh kerana kita punya jawapan dekat sini adalah sin itu adalah positif, sin theta positif. Jadi kita kena tengok tempat positif lah. Di mana sin nak positif? Di sini positif, di sini pun positif. A, S, T, C. Okey, so di sini cos yang positif salah, tangent yang positif salah. 153. Okey, jadi jawapan kita yang pertama 23 kita boleh ambil dah sebab dia duduk kat sini. 23 kita ambil. Lepas tu kita ambil 180 tambah 23. Bukan tambah 23, tolak 23. Ni kan tolak. So jawapan awak akhir 23 darjah dengan 157 theta. Siap. Okey. Okey ke tak okey? Okey. Okey nah. Hai. Okey cikgu. Boleh lah. Pelan-pelan lah. Kalau susah, saya faham lah susah tu. Boleh. Cuba. Jadi yang mana rasa hard tu, cubalah pelan-pelan. Rajin, buat lagi. Tengok video saya ni ulang-ulang tak apa. Okey. Cos 2 theta. Yang ni kita panggil double angle lah. Dua angle tu ada 2. 0.467. So jawapan ni akan ada perubahan sikit tadi. Kita kena tambah 360. Macam ingat tadi saya kata bila double angle awak kena pusing 2 kali. Ingat bila dua angle tu kena pusing 2 kali. Jadi saya buat dulu yang pertama. First kali saya nak tahu sudut rujukan. Saya kata dah semua soalan macam tu. Nak sudut rujukan. Jadi cos 2 theta sama dengan 0.4673. So saya tahu ni 2 theta, sini akan jadi cos shift 0.4673. Saya tekan dari kalkulator yang ni, akan keluar jawapan saya, iaitu berapa tu? .14 darjah. Ini untuk double angle. Okey.
Tak apalah double angle pun, kita buat macam biasa je lah. Kita tahulah angle, refer angle kita 62.14. Sekarang kita tengok ni keadaan ni. Soalan ni, kita tengok. Dia positif. Cos positif. Di manakah cos positif? Cos positif akan duduk di sini. Semua positif, all. Dan juga tempat dia lah cos positif. Okey, di sini adalah angle angle rujuk refer angle. Di sini akan jadi 360 tolak theta. Jadi jawapan kita akan jadi untuk dua angle ni adalah, pertama kita ambil yang kuadran pertama iaitu 62.14. Okey, dan kedua kita akan ambil yang 360 tolak dengan 62.14. Okey. So jawapan dia akan jadi 360 tolak 62.14. So awak akan dapat 297.86 angle. Okey. Siapa bagi tahu jawapan ni saja habis awak. Saya dah kata double angle dia pusing 2 kali. Okey, jadi dia mesti setiap ni dengan yang ni pusing lagi sekali. Jadi awak kena tambah lagi 360. Okey, jadi 62.14 tambah 360 sama yang tadi satu, 297.86 tambah 360. Okey, kena tambah 360 lah sebab dia double angle. So jawapan akhir awak adalah, belum akhir lagi, ni masih double angle lagi, 62.14 297.86. Okey, satu lagi lepas tambah 297 dapat 62, awak dapat 422.14 dan juga 657.86. Okey, belum lagi, siap. Ingat, perjalanan belum tamat. Awak kena buat angle saja. Semua ni kena bagi dua. Macam saya kata tadi soalan tadi. Semua ini perlu dibahagi dengan 2. So untuk dapatkan tadi double angle, ni satu angle je. Jadi 31.07. Satu lagi 148.93. Satu lagi 211.07 dan dah sekali 328.93. Okey, ini akan jadi jawapan akhir. Okey, ada 4 jawapan lah untuk double angle. Okey. Alright, saya teruskan lagi. Tak ada masuk kesamaan betul-betul lagi dah 10.30 habis. Okey, tak apa. Alright. Awak rasa banyak tak belajar ni? Banyak. Banyak lah. Saya ada lagi. Boleh lah. Penyelesaian bersama trigonometri ni kita baru belajar basic dia, belum belajar yang betul-betul lagi. Tapi tak apalah. Kita buat dekat ni berapa. Jangan banyak-banyak, nanti pening kepala awak pula. Tak apa, saya buat lagi 2 soalan. Okey. Cot 2 theta negatif 2.085. Okey, yang ni berkaitan dengan cotangent pula. Okey. Bila saya bagi tahu tadi, bila kita ada dua double angle ni, double angle, makna double angle adalah kalau yang asal dia bagi kosong theta 360 macam ni. Maksudnya sini satu pusingan je, betul tak? Bila kita ada double angle, maknanya sini akan jadi 720. Dia pusing 2 kali. Okey, itulah maknanya. Okey, jadi saya ada cot 2 theta sama dengan negatif 2.085. Jadi saya tahu dah cot ni, saya bagi tahu banyak kali dah tadi bahawa cot ni maksud dia adalah 1 per tangent 2 theta sama dengan negatif 2.085. Okey, ini kena faham lah. Ini rumus lah 1 per tan.
Okey, lepas tu macam saya buat tadi, saya akan ni podi sana, yang ni main sini dia tukar tempat. Okey. Tan 2 theta di sini akan jadi 1 per negatif 2.085. Okey, jadi jawapan akhir awak lepas awak tekan kalkulator ni, tekan kalkulator yang ni. Bila awak tekan kalkulator yang tu, jawapan akhir awak adalah tangent 2 theta awak adalah negatif 0.4796. Okey, ini awak tekan kalkulator lah. So kita nampaklah tan negatif. Di mana kuadran nak duduk. Okey. Tan mana negatif, tan tu negatif. Okey, so saya pun buatlah petak macam biasa macam ni. Lepas tu sebelum tu saya kenalah cari reference angle. Reference angle saya macam mana? Saya kena biarlah 2 theta kat sini. Jadilah shift tan kat sini. Okey, yang ni saya bagi tahu tadi jangan tekan negatif 0.4796. Okey. Jangan tekan negatif Kalkulator awak jangan tekan negatif. Awak nak tahu sudut rujukan saja. So awak tekan shift tan 0.4796. Enter, saya dapat 25.62. Okey. 25.62 darjah. Okey, itu untuk double angle saya lah 25.62. Ataupun ini sudut rujukan saja. Okey, saya dah tahu dah sudut rujukan saya 25.62. Tadi saya dah kata dah saya nak kena tengok tangent negatif ni di mana. Di sini dah tentulah bukan, sebab di sini untuk positif saja. Tangent di sini boleh jadi negatif sebab kat situ hanya sin jadi positif. Tangent di sini boleh tak positif. Tangent negatif kan. Jadi tangent negatif di sini lah. Sini tangent kena positif. Okey. Jadi dua tempat tu tak boleh, dua tempat tu boleh. Yang mana tangent akan jadi negatif. Okey, jadi saya dah tahu. Bila saya write tu saya kena tahu rumus tu pula. Di sini 180 tolak theta, di sini 360 tolak theta. Jadi theta tu berarti 25.62. Okey. Jadi saya pun ambil lah 180 tolak theta dengan 360 tolak theta. Theta tu adalah 25.62. 360 tolak 25.62. So saya akan dapat kat sini berapa? 154.38. Okey, satu lagi 360 tolak 25 awak dapat 334.38. Okey, ingat jangan seronok lagi tau. Ini awak baru dapat angle. Ni kan saya kata double angle 2 kali pusing kena tambah 2. Awak ada 4 jawapan. Yang ni jawapan awak, yang ni jawapan awak. Dah ada 4 pula ni. Tulis kat atas. Tulis kat atas Jadi saya ada 154.38 lagi 334.38. Satu lagi saya perlu tambah dengan 360. Jadi 154.38 tambah 360. Jawapan saya adalah 514.38. Satu lagi apa? 360. Bukan. 334 tambah 360. So saya dapat 694.38. Okey, ini semua adalah double angle saya. Alamak, double angle. Jadi untuk dapatkan angle saja, saya perlu bahagi semua ni dengan 2 bagi 2 bagi 2 bagi 2. So jawapan akhir saya adalah 77.19 167.19
257.19 dan 347.19. Alright, inilah jawapan akhir. Setakat ni okey ke tak? Tension tak? Jangan tension. Okey, saya akan buat soalan terakhir lah. Soalan jenis ni saya sebenarnya ada lagi. Saya ada ni soalan terakhir lah Saya ada lagi ni sebenarnya. Saya ada ni yang terakhir. Buat persamaan. Okey, selesaikan persamaan berikut. Saya ada banyak soalan lah kat sini. Tapi macam tak done lah. Nanti kelas akan datang lah kan. Tadi pun banyak dah awak buat ni. Okey, ni yang terakhir lah ni. Soalan dia mudah je. Second 4/3 pi sama dengan 2. Jangan tengok ni nampak panjang kan. Pendek je. Okey, tu bahasa Inggeris. Lepas tu second 4/3 theta ni, ni kena main ni. 4/3 theta ni. Sekarang ni tadi kita ada theta lah, 2 theta, 2 kan. Sekarang kita ada 4/3 theta pula. Okey, benda ni kita kena pakai Kita kena pakai. Jadi maksud saya adalah kita punya angle tadi tadi kalau 2 theta saya kena bagi kosong, katalah ni theta, ini akan jadi 360 kan. Kalau tadi dia akan jadi kosong, kalau double angle saya kena darab 2. Tapi yang ni 4/3 pula. 4/3 pi. Pi pula. Theta. Ini kosong. Jadi apa tau? 4/3 theta ni saya darab pula 360 pula. Jadi 360 kali dengan 4 saya bahagi dengan 3, saya dapat 480. Terus ni 480. Ni kita punya apa? Limit tu, limit tu kita pusing tu kosong sampai 480. Dia tak pusing macam selalu 380 tu satu pusingan. 720 tu dua kali pusingan. 480 tu mungkin lepas pusing sekali 360 dia tambah sikit lagi. Okey. Baik. So tak apalah tu. Tu nak cerita basic tu lah. Sekarang saya nak buat lah ni. So second 4/3 theta sama dengan 2. Jadi second ni saya tahulah dia 1 per cos 4/3 theta sama dengan 2. Okey, yang ni macam saya buat tadi lah kot. Awak kena ingat, kalau ingat lah saya terus pergi atas, 2 pergi bawah. Okey, 2 pergi bawah. Jadi maknanya kan dia akan jadi macam ni Dia akan jadi, ni pergi atas, maknanya dia akan jadi cos 4/3 theta sama dengan 1/2. Sebab 2 ni pergi bawah. Tukar tempat. Okey, dia tukar tempat. Jadi cos 4/3 theta sama dengan 1/2. Jadinya sekarang 4/3 theta ni kita shift cos kan lah 1/2. Jadi 4/3 theta kita kalau shift cos berapa? Shift cos 1/2 dapat 60. So 60 lah. Sini yang senang lah, 60 darjah. Okey, maknanya 4/3 theta kita 60 darjah. Okey, balik kepada tadi soalan ni ataupun kat cos ni, positif kan? Positif. Maknanya kalau kita buat petak kita, yang mana cos positif? Cos positif kat yang kuadran pertama dia positif. Lagi kuadran yang keempat lah tempat dia. Kan, ni all, ni sin, ni tangent, ni cos. Jadi tempat cos. Okey, jadi sekarang awak ada 2 tempat yang perlu positif kat situ. Kuadran 1 dan 4. Yang mana sini hanya theta, di sini 360 tolak theta. Okey, dah hafal ni kan? Saya makna kan? Hafal. Jadi sekarang nak saya tulis ni 4/3 theta. Sebab dia ambil yang pertama tu 60 darjah tu dah tentulah jawapan. Okey, sekarang ni 360 tolak ni kuadran keempat ni pula. 360 tolak 60 tu jawapan dia 300. Kalau tadi dia pusing 2 kali 2 double angle, awak kena tambah 360 kan. Sekarang ni awak
Nak kena tambah berapa blok ni? Sudah. Nak tambah Empat apa? biji. 720. 100. Nak tambah apa? 120. Berapa? 180. Awak nak tambah 180 je? 720 banyak. 200. Tak, kita akan tambah. 270. Kita akan tambah dia. Kita akan tambah apa lah? Saya pun dah keliru kat sini. Nak tambah apa? 270. Itu kan tambah. Berapa? Kat atas 80. Nak tambah 80 tu? Tak. Alah. Tadi pun dia putih 2 kali 720. Kita tambah 160 je. 480 tu. No. Sekarang baru saya ingat. Sekarang ni kita kena tambah 360 lagi. Okey, dia memang macam tu. Dia memang kita kena tambah 360. Dia pusing sekali tambah 360. Dia pusing sikit pun kita tak. Memang dia lebih sekarang ni. Yang ni 60 yang asal, yang ni 360 tolak 60. Yang ini adalah 360 tambah 60. Okey, 360 tambah 60. Okey. Jadi kita akan dapat 60 darjah, 300 darjah, 420 darjah. Okey, ini memang kita tambah 360 nah. Jadi kita belum jawapan lagi ni 43 theta. Okey. Kalau tadi dua angle, kalau dua tadi kita bagi dua kan. Sekarang ni tak boleh lah kita bagi dua. Yang ni kita kena buat Kita kena buat macam ni. 60 kali 3 bagi 4. Contoh-contoh sebab satu 43 theta sama dengan 60. Jadi theta sama dengan 60 kali 3 bagi 4. So dapat 180 bagi 4 berapa? 45. Okey, 45 darjah. So, untuk theta awak 45 darjah. Sama juga 300 awak kena kali dengan 3 bahagi dengan 4. Awak dapat 225. Okey. 225. 420 pun sama. 420 awak kena kali dengan 3, awak bagi dengan 4. Dapat berapa? 315. Okey. So ni baru jawapan akhir awak. Yo. Ni. Pada yang nak salin lah. Keping tekak ni. Okey. Untuk yang kelas yang akan datang, saya akan masuk ini, selesaikan persamaan berikut dan saya akan buat banyak soalan ni lah. Sebab saya tak boleh buat yang ni dengan graf. Graf kena ambil satu sesi lah. Graf satu sesi. Untuk persamaan trigonometri ni pun saya akan buat satu sesi. Sebenarnya yang kita buat sekarang ni, yang ni soalan ni sebenarnya adalah persamaan trigonometri dah. Tapi sebenarnya kita tengah buat dia punya yang selalunya yang belakang-belakang dia lah. Kita tengah buat yang belakang-belakang dia dulu. Okey. Kita akan buat beberapa soalan lagi berkaitan yang ni. Ni saya tunjuk contoh dulu. Okey. Selalunya kita buat yang belakang bawah-bawah ni. Kita buat yang bawah ni. Ni. Yang kita buat tadi ni semua yang bawah ni. Okey, bahagian atas ni, yang atas ni yang kita kena buat kelas yang akan datang. Okey, kita akan buat di kelas yang akan datang. Contoh-contoh soalan yang macam ni lah. Dia panjang tu, dia panggil persamaan. Ni. Okey, dia panggil persamaan, penyelesaian persamaan trigonometri. Okey, soalan B dia yang ni. Dia bagi persamaan, nampak ni ada tanda persamaan ni. Okey, jadi kelas yang akan datang. Okey, saya akan buat satu sesi untuk ini. Lepas tu satu sesi lagi kelas berkaitan dengan graf. Okey, lepas tu satu sesi lagi berkaitan dengan identiti asas.
Okey, yang awak kena hafal tu. Lepas tu satu kelas lagi kena buat rumus penambahan satu kali. Banyak panjang tajuk dia. Okey. Ya, sebab tu ni saya seronok buat ni kat sekolah, tapi pakai daya buat kat sini kan. Dah lah, tak ramai yang boleh join. Dan sekarang pun ada 12 orang je. Bayang kalau ada 30 lebih. Baik, saya ingat setakat itu dulu hari ni. Terima kasih kepada yang sudi join hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Kelas yang akan datang saya akan buat selepas raya lah. Okay, minggu depan dah nak raya, so saya akan stop dulu lah.